Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Unimasku sayang. Hari ini saya ingin berbentang dengan tajuk akhir saya, iaitu meja belajar khas untuk pelajar bermasalah penglihatan. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan nama saya, iaitu Awang Muhammad Afiq bin Rosli. Okey. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada pengenalan. Okay. Secara umumnya, minat pekaji untuk memilih tajuk ini adalah kerana pertama sekali timbul niat untuk membantu pelajar khas penglihatan ini dan timbul persoalan dalam diri pekaji juga. Bagaimanakah keadaan golongan pelajar bermasalah penglihatan ini belajar, dan pekaji sendiri juga teringin mendalami bagaimana kehidupan sebagai seorang pelajar yang mempunyai kekurangan diri ini. Oleh kerana itu, ini sebab kuat kenapa pekaji sendiri berhasrat untuk memilih tajuk meja belajar khas untuk pelajar bermasalah penglihatan ini sebagai tajuk projek akhir. Justru itu, pekaji telah mengambil peluang ini untuk terus menjadikan projek ini sebagai satu projek yang akan memudahkan golongan pelajar bermasalah penglihatan ini untuk terus berasa selesa, tidak kiralah semasa kelas berlangsung dan selepas kelas berlangsung. Okay, tanpa membuang masa, kita pergi kepada pernyataan masalah. Okay, di sini pekaji memfokuskan kepada dua masalah umum yang sering dilalui oleh pelajar bermasalah penglihatan ini. Pertama sekali ialah tidak selesa menggunakan meja belajar yang sedia ada ini sekarang. Okay, di sini timbul persoalan dan akan pekaji jelaskan pada bahagian dapatan kajian sebentar lagi. Dan kita tengok pada permasalahan kedua, iaitu ruang penyimpanan yang tidak cukup. Dan tanpa membuang masa juga, kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu objektif kajian. Okey. Okey, pertama sekali objektif kajian ini adalah mengenal pasti ciri-ciri meja belajar yang sesuai untuk pelajar bermasalah penglihatan. Di sini pengkaji akan menganalisis bagaimanakah langkah terbaik untuk menambah baik kemudahan pelajar bermasalah penglihatan ini. Dan yang kedua ialah mengenal pasti keperluan pelajar bermasalah penglihatan. Di sini pengkaji akan membuat pemerhatian apakah sebenarnya keperluan yang sememangnya terbaik untuk pelajar bermasalah penglihatan ini. Dan yang ketiga ialah mereka bentuk kemudahan yang ada untuk kemudahan golongan bermasalah penglihatan ini, seperti menambah baik bahagian tertentu pada meja belajar mengikut kesesuaian. Dan yang terakhir ialah membuat validasi fungsi dan keselesaan. Seterusnya kita akan pergi kepada dapatan kajian. Okey, untuk dapatan kajian ini, pertama sekali pekaji memilih kaedah temu bual dan pemerhatian untuk kajian ini. Pemerhatian ini telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuching Matang. Data yang dikumpul adalah berdasarkan kepada dua jenis responden, iaitu pertama beberapa responden daripada murid dan tidak ketinggalan juga kepada guru yang mengajar sebagai penguat data yang akan diperoleh oleh pengkaji. Untuk pengetahuan bersama, pelajar bermasalah penglihatan ini dikategorikan mengikut jenis-jenis masalah penglihatan mereka. Pengkategorian ini adalah mengikut abjad dan diakhiri dengan nombor yang berbeza. Sebagai contoh, B1 yang membawa maksud kategori masalah penglihatan sangat teruk atau bahasa kasarnya buta penuh. Dan B2 adalah kategori rabun teruk secara amnya. Sekarang kita pergi kepada hasil dapatan kajian yang telah dijadualkan. Jika dilihat,
pengkaji mengajukan beberapa soalan kepada wakil murid yang telah dipilih dan pengkaji mendapati ada bercanggahan pendapat sedikit antara kedua-dua responden. Menjawab persoalan di atas tadi, kenapa timbul pernyataan masalah yang membangkitkan isu ketidakselesaan daripada golongan pelajar ini? Okey, sini pengkaji menjawab. Jika kita lihat pada soalan kedua, iaitu adakah anda selesa menggunakan meja belajar yang sedia ada sekarang? Jawapan daripada kedua-dua berbeza dan dapat pengkaji rumuskan di sini bahawa kita lihat sendiri responden satu mengatakan ketinggian meja kurang sesuai untuk dirinya kerana terlalu tinggi katanya, dan responden kedua mengatakan permasalahan pada ruang penyimpanan yang agak terhad dan menyukarkan dia untuk mengambil dan menyimpan alat bantu belajar dia. Seterusnya kita pergi kepada responden daripada golongan guru. Sini kita fokuskan kepada responden bernama Hisham bin Mat Daud, merupakan guru yang agak lama dekat sekolah pendidikan khas ini. Beliau ada mengatakan bahawa beliau sendiri melihat perkembangan pelajar beliau sendiri dari dulu sampailah sekarang dan beliau memberi cadangan kepada pengkaji sendiri untuk menaik taraf terutamanya ruang penyimpanan sedia ada agar lebih teratur dan mudah akses kepada semua pelajar bermasalah penglihatan ini. Dan beliau sendiri juga berharap agar kajian ini mampu memberikan manfaat yang baik untuk pelajar pada masa hadapan. Ini adalah beberapa bukti pemerhatian dan temu bual pengkaji bersama responden. Untuk masalah dan cadangan, secara rumusannya daripada hasil kajian di atas, masalah yang dihadapi ialah meja belajar yang digunakan terlalu tinggi bagi kanak-kanak yang bersaiz kecil dan pendek. Seterusnya ialah aksesori seperti ruang penyimpanan yang kurang akses pengguna. Dan yang ketiga ialah masalah fail berselerak dan tempat letak mesin braille bercampur dengan fail. Dan untuk cadangan ialah meja belajar sedia ada bersesuaian ketinggiannya dan selesa digunakan oleh semua jenis ketinggian. Dan tambah aksesori seperti ruang penyimpanan khas yang hanya untuk menyimpan mesin braille agar tidak bercampur dengan fail. Seterusnya kita pergi kepada reka bentuk 3D. Di sini kita lihat adalah reka bentuk akhir yang telah dipilih oleh pengkaji. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan sebelum ini, jika kita lihat bersama, kita fokuskan terlebih dahulu pada reka bentuk meja. Reka bentuk meja yang dihasilkan agak sederhana dan mempunyai reka bentuk yang ringkas. Tetapi di sini pengkaji tidak memfokuskan kepada estetika yang terlampau, tetapi menumpukan kepada kemudahan akses penyimpanan yang telah diperbaharui daripada meja yang sedia ada yang digunakan sekarang. Jika kita lihat kepada ruang penyimpanan laci ini, menunggak ke atas. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan lagi pelajar agar dapat terus mengambil barang keperluan mereka tanpa banyak menggerakkan bahu dan badan mereka. Selain itu, kemudahan seperti roda telah ditambah agar lebih mudah mencapai barang yang terdapat dalam ruang penyimpanan laci. Selain itu juga, uniknya meja ini mempunyai lengkungan di tengah seperti yang kita tengok di sini, mempunyai lengkungan di tengah. Lengkungan ini adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar bergerak bebas tanpa halangan. Meja ini juga digunakan oleh pengkaji telah menggabungkan kayu. Meja ini juga pengkaji telah menggabungkan
material besi, aluminium tahan karat agar menampakkan reka bentuk yang moden dan minimalis. Seterusnya kita akan lihat pada perjalanan proses pembuatan prototipe. Kita akan menyaksikan video sebentar lagi. Digits on the beat. Hai, selamat petang. Ini adalah antara part yang baru saya potong sebentar tadi. Jadi selepas ni saya akan cuba sambungkan dan bersihkan bahagian mana yang patut dibersihkan terlebih dahulu. Digits on the beat. Digits on the beat. Digits on the beat. Okey, dan yang terakhir kita juga akan menyaksikan sebuah video ringkas reka bentuk animasi 3D. Terima kasih.